Dan ini adalah suatu yang tabi'i, semula jadi. Tinggal lagi, ada lagikah manusia yang suci selepas ibu dan anak? Kebanyakan orang tak nampak lah. Bagi dia, Perdana Menteri nak mati, tak apa, matilah, aku lantik Perdana Menteri baru. Ada. Kalau anak tak boleh lah, ganti anak baru. Kalau siapa bos aku nak mati, matilah. Anak buah aku nak mati, matilah. Jiwa suci itu tidak ada. Kadang-kadang dia hilang. Walaupun nyawa manusia, semua manusia adalah suci, tetapi yang melekatnya ialah yang paling suci, iaitu ibu dan anak, ataupun keluarga kita yang terdekat, isteri dan sebagainya. Agama kita mengajar bahawa bukan. Agama ni dia datang untuk membersihkan jiwa manusia selepas manusia dikotori oleh dunia. Kadang-kadang roh fitrah itu telah dibalut oleh kekotoran, kesucian itu telah hilang. Maka datanglah agama daripada langit untuk membetulkan balik kehidupan manusia. Maka kita akan tengok dalam ajaran agama sesuatu yang baru, yang kalau kita tengok apatah lagi agama kita, agama Islam yang bermukjizatkan Al-Quran, yang memberi kebebasan kepada akal. Akal apabila dia melihat hukum agama, dia akan terbuka dan dia akan tengok betapa benarnya agama. Termasuklah tuan-tuan semua dalam soal kesucian ini. Dia asasnya suci ini tak ada. Semuanya adalah cacat. Suci ini maksudnya bebas daripada cacat, bebas daripada kotor. Dia jadi suci lah. Kalau kita tengok orang tu kotor, kita nak kata, tak boleh kata suci. Kalau kita tengok orang ni ada cacat sini, kita tak boleh kata dia sempurna. Maka dia tak bebas dari, tak boleh kita namakan dia suci. Jadi semua yang kita tengok di dunia ini mesti ada cacat. Hatta seorang, kalau Ustaz Azhar terus ada, dia sebut apa cerita model perempuan ini, model first class ke apa, dia tanya mudah ni, cuba tengok dia masa dia bangun tidur. Ustaz Azhar itu kata, sempurna tak dia masa bangun tidur? Macam dia tak boleh. Maknanya semua manusia yang berusaha untuk menjadi hebat ada cacat dia. Maka asasnya manusia ini adalah kotor, manusia ini adalah cacat. Dan agama mengajar kesucian itu hanyalah milik Allah. Itu asasnya. Kesucian itu hanyalah milik Allah. Maka dipertegaskan dalam Quran, diminta kita ulang-ulang menyucikan Allah. Antaranya ialah ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Banyak kita baca Quran. Ataupun mudah yang tak baca Quran, kita akan ingat satu wirid, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Selain daripada Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah ini adalah kalimah menyucikan sesuatu yang dia saja yang layak disucikan. Apabila kita kata Subhanallah, Ya Allah, Maha Suci Engkau, maknanya kita mengaku dalam masa yang sama, aku ya Allah kotor, aku berdosa ya Allah, aku tak cukup ni ya Allah, aku nak kesucian. Maka tak ada yang suci kecuali Engkau, maka aku mengaku Maha Suci Engkau ya Allah. Ini asalnya. Jadi kita tengok dalam Quran, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika mana kamu berpetang dan ketika kamu berpagi. Belah pagi ke belah petang, di mana saja kita berada, kehidupan kita ini penuh dengan kekotoran. Itu satu. Yang kedua, walaupun manusia ini kotor, macam-macam kita ni, macam kita hadir ini, walaupun kita ni ahli surau, tapi tak ada seorang kita pun yang mengatakan aku bersih. Kalau ada tu memang apa? Ayah pen aja. Ada. Maknanya kita yang hadir di surau ni pun kita tahu kita kotor. Macam-macam dengan penyakit, dengan dosa yang kita sembunyikan daripada pandangan orang lain. Tuan-tuan semua, mengapa kita mari ke surau? Sebab kita mengaku kita kotor. Jawapan dia kerana semua manusia mahukan kesucian. Dididik. Dia punya roh dia, asas dia. Bila dia buat jahat, dia rasa jengkel. Mengapalah aku buat jahat? Bila dia marah pada anak dia, dia rasa tak elok. Anak aku, mengapa aku marah? Maka dia menyesal. Lepas tu dia baik pula dengan anak dia. Kadang-kadang dia lawan mak, cakap mak dia, dia balik fikir seorang diri, Allah salahnya aku lawan mak aku, lawan ayah aku. Dia menyesal. Siapa ni? Bukan hanya Muslim, tetapi semua manusia. Kenapa? Allah Ta'ala telah taruh dalam jiwa manusia semangat untuk menjadi sempurna.
untuk membaiki diri. Orang yang berfikiran waras tidak mungkin dia berusaha untuk mengotorkan diri dia, untuk menambahkan jahat diri dia. Semakin dia baik, semakin dia berakal, dia makin nak jadi jahat. Bukan. Kalau ada jenis tu, maka dia ni bukan orang yang ada akal yang waras. Dia mesti gila. Kerja dia hari-hari macam mana nak bunuh orang, macam mana nak rompak orang. Ini memang masyarakat yang individu yang terbuang dalam masyarakat. Kerana semua masyarakat mengimpikan untuk menjadi sempurna, menjadi yang terbaik. Jadi tuan-puan semua, bagaimana masyarakat menuju kepada yang terbaik? Allah Ta'ala dia tak boleh tengok, kerana Allah Ta'ala itu tak boleh dilihat, tak boleh didengar. Maka susahlah manusia untuk menuju kesempurnaan, kerana dia mesti ada contoh. Sempurna macam mana? Macam kita kata akhlak yang baik adalah akhlak pemurah. Pemurah ni tahap mana? Nak jadi baik macam mana? Mesti ada contoh. Tirulah ayah saya misalnya, tirulah datuk saya, kita kata. Kenapa? Kerana di kampung ni ayah saya lah yang paling baik. Akhlak pemurah. Ayah orang ni kedekut, tak boleh tiru. Maknanya sesuatu kebaikan mesti ada yang kita panggil misali. Perlu ada satu yang ideal untuk ditiru. Kita kata ibu misali. Mengapa dalam banyak-banyak ibu Malaysia ni seorang je setahun pilih ibu misali? Seolah-olah lain tu tak boleh jadi contoh, jahat belaka. Bukan jahat belaka, tapi maknanya kita ambil contoh. Ini kenapa? Kerana ibu ni tak sama ibu kamu. Ibu kamu ada 6 orang, semuanya baik, kecuali kamu seorang yang jahat. Anak saya. Maka ibu kamu tak gagal mendidik. Ambil dia, kenapa? Dia ada 10 orang anak, dan semua anak dia masuk universiti, dan masuk universiti pun baik belaka. Maka cuba cari yang setanding dengannya. Cari-cari tak jumpa. Okey, kita lantik dia tahun ni sebagai ibu misali. Sebagai apa? Suatu yang ideal untuk ditiru. Kata nampak? Jadi macam mana kita nak tiru Allah, sedangkan Allah tak dapat dilihat, tak dapat didengar? Maka menjadi susah untuk manusia seluruh dunia. Hak ibu misali Malaysia ni, orang Malaysia je tiru. Orang negeri Cina tak tiru dah. Dia cari ibu misali Cina pula. Ini yang antarabangsa. Semua makhluk boleh tiru. Di sinilah satu kaedah yang Allah Ta'ala guna pakai, yang menjadi falsafah maksud kesucian dalam Islam, iaitu Allah Ta'ala memudahkan untuk hamba dia meniru. Maka dilantik, Allah Ta'ala lantik, pilih daripada kalangan makhluk dia sesuatu yang dilihat, didengar, dan orang ni terbaik untuk ditiru. Tuan-tuan nampak? Maka di situlah Allah Ta'ala memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan engkau mencipta yang dia nak. Jangan tanya dia nak buat apa, ikut dia. Wa yakhtar. Dan dia juga memilih daripada kalangan hamba yang dia cipta. Dia dipilih. Jangan tanya mengapa aku pilihkan aku Tuhan. Maka di situlah kita tengok Allah Ta'ala memilih kesucian untuk makhluk dia. Pertama, kita biasa dengar kota Mekah, kota suci. Siapa yang menyucikan kota Mekah? Adakah Raja Abdullah? Jawapan dia tidak. Yang menyucikan kota Mekah ialah Allah. Siapa yang menyucikan Madinah? Jawapan dia Allah. Kenapa? Madinah sebelum Nabi hadir tak suci pun. Tapi bila Nabi Muhammad menetap di situ, maka Allah Ta'ala jadikan Madinah juga suci. Begitu juga Baitul Maqdis. Maknanya Allah Ta'ala membuat semua tempat, tapi dia pilih 3 tempat saja untuk disucikan. Putrajaya boleh tak suci? Tak boleh. Putrajaya yang suci tak boleh. Kalau kita buat begitu, kita jadi kanggut. Kota bersejarah, kota gini, itu nama-nama lain, ikut dah nak letak nama lain. Tapi kita bubuh maksud suci, dia jadi kanggut. Kenapa? Kerana tak ada siapa di antara kita yang boleh menyucikan apa-apa. Hollywood ni suci ya? Kecuali Hollywood lah. Nasib baik sana ada Greenwood, kita tak ada Hollywood. Tuan-puan semua, begitu juga masa. Tadi tempat, masa. Allah Ta'ala buat masa kan, setahun. Dalam setahun ada bulan, ada minggu. Ada masa yang Allah Ta'ala sucikan, iaitu bulan-bulan suci. Bulan Muharram, yang pergi haji. Sekarang dah mula Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 4 bulan suci yang antara benda besar ialah dilaksanakan ibadah haji di dalamnya. Daripada 12 bulan, Allah Ta'ala pilih 4. Dan termasuk bila Nabi SAW datang, Allah Ta'ala ambil satu lagi bulan, disucikan bulan tersebut dengan penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-puan semua,
Mengapa kita gembira masuk di bulan Ramadan? Kita ni kotor, tiba-tiba masuk Ramadan kita gembira. Kenapa? Karena kita rasa kita berada di dalam suasana suci. Kita rasa pintu syurga dibuka. Kalau orang tak tahu ni, dia tak akan rasa. Orang bukan Islam, dia masuk Ramadan, dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebab dia tak rasa kesucian itu. Tapi orang mukmin, dia rasa nak berubah. Dengan sebab Ramadan mari, dia rasa nak berubah. Dia nak jadi lebih baik. Dia nak bina akhlak-akhlak yang mulia. Dia berusaha untuk membaiki diri. Kenapa? Kerana dia berada di bumi suci. Misalnya ramai mana di antara kita yang pergi ke Mekah, dia balik, dia jadi baik. Kenapa? Kerana dia berada di Mekah, dia semangat dia lain. Semangat dia lain nak baiki. Kalau artis lagi lah. Tak, ramai mana artis yang pergi tu dengan niat macam-macam lah. Niat baik dan dia balik, ramai mana yang jadi baik. Kenapa? Kerana pengaruh bumi yang suci.